Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah podcast Keluar Sekejap. Saya Khairi Jamaluddin bersama dengan Syahril Hamdan akan membawa kepada anda setiap minggu podcast yang akan menyentuh isu-isu semasa, terutamanya isu hangat dalam dunia politik Malaysia. Betul. Apa khabar Syahril? Alhamdulillah. Ini adalah kali pertama Syahril tampil untuk menyertai podcast dan sebagainya. Apa pandangan saudara Syahril Tentang kita punya produk ni? Ya. Saya memang teruja kerana mengharapkan ni antara satu cara bukan hanya untuk kita masih lagi menyuarakan pandangan kita, tapi satu medium baru untuk menunjukkan bahawa orang yang ada pengalaman politik juga mampu memberi satu idea yang bernas, dan juga kita nak bincang isu-isu yang hangat dan juga isu-isu yang topikal. Ada yang kata saudara Syahril menyertai podcast ini untuk menumpang populariti saya. Adakah benar ke tidak? Saya rasa walaupun populariti saya masih lagi a fraction ataupun kurang daripada saudara, tapi I think I'm here on my own merit. Bagus. Jadi housekeeping rules, sudah pasti saya dikenali sebagai KJ. Syahril kita tak pasti dia ada nama glamour ke tidak. Ada UMNO panggil sebagai pet. Kita tak pasti adakah itu nama pet itu haiwan yang dipelihara. Saya benda ni saya sendiri kena tolong bantu nafi ataupun sahkan. Sebab cerita yang ada di pasaran adalah saya ni pet kerana dilihat sebagai orang ataupun peliharaan saudara KJ sendiri. Peliharaan. That saya my ni pet. I'm your pet. Yeah. Jadi boleh tak for the record confirm or deny? Saya ingin menyatakan bahawa KS Keluar Sekejap Khairi Syahril ini adalah equals. Alhamdulillah. We are equals. Thank you sir. Sementara kita sembang berkenaan dengan podcast, ini adalah teaser episode untuk pendengar-pendengar kita. Episod pertama, the real first episode will come out on the first week of March. Tetapi ini adalah teaser dan saya nak tanya sikit kepada saudara Syahril, what have you been up to? Apa yang saudara telah pun melakukan semenjak PRU yang lepas? Saudara telah pun bertanding di kawasan yang panas di Alor Gajah, Melaka. Tipis kekalahannya. So what have you been up to? And also after your suspension, penggantungan daripada UMNO. Saya ingat dua fasa. Pertama selepas keputusan pilihan raya yang dah tentu mengecewakan dari peribadi dan juga bagi parti yang kita wakili waktu itu. Dah tentu banyak masa untuk kita reflect, untuk muhasabah, tengok apa kita punya plan seterusnya. Tetapi apa pun plan yang dipikirkan, saya fikirkan dalam sebulan setengah selepas PRU itu semuanya sudah tidak laku lagi setelah apa yang berlaku 3 minggu lepas, yang mana kita kedua-duanya di antara yang dicop ataupun dicantas dengan dramatiknya daripada parti yang kita wakili. Walaupun ini bukan episod pertama yang rasmi, sejak kita telah pun dipecat dan juga digantung, saya rasa alang-alang kita dah cakap pasal benda ni. Saya nak tanya sikit ya. Saya telah baca sebab saudara Syahril digantung daripada parti UMNO. Ada yang diwar-warkan lah, yang diwar-warkan, yang tidak buat penyelidikan dan sebagainya. Saya rasa itu semua mengarut lah ya. Saya rasa saudara Syahril dipecat sebab antara lain saudara Syahril telah minta supaya Presiden mengambil accountability selepas kekalahan. Maksudnya melepaskan jawatan, accountable atas kekalahan yang terburuk UMNO dalam sejarah Parti Keramat ini. Saya nak tanya, you regret this? Adakah saudara kesal saudara telah melakukan ataupun menyatakan kenyataan tersebut yang menyebabkan the fact that you are suspended now? Tak, langsung tidak ada kekesalan. Yang kita kesal sebenarnya adalah keputusan itu. Keputusan pilihan raya itu. Kita kesal mungkin tentang kelemahan dan kekurangan kita sebagai parti dan juga sebagai individu dalam parti. Jadi sebelum saya minta sesiapa ambil accountability, saya sendiri pun mengakui accountability diri sendiri. Tetapi dari segi perjalanan kerjaya politik sendiri, ada masa dan ketika tertentu kita kena kompromi, kita kena ikut flow ya. Tetapi ada masa tertentu kalau kita nak ikhlas pada dan jujur pada diri sendiri, kita kena ada pendirian. Dan kalau pendirian itu menyebabkan kita terpaksa bayar penalti besar macam ni, it's okay because at times kita kena ada stand. So you are okay? I'm okay.
I'm Your okay. conscience is clear. My conscience is clear dan ini membolehkan kita buat benda macam podcast ni, semak balik diri kita sendiri. Dan tak, ni benda yang serius. Saya tak nak, saya ingat KJ pun setuju. Kita pun tak sempurna. Kita pun ada kelemahan. Of course. Dan itu mengakui kelemahan sendiri tak bermakna kita ikut saja ataupun kita tak ada pendirian masing-masing. Okay. So kita nak balik kepada podcast ni kerana ini adalah hanya teaser saja. Kenapa kita rasa podcast ni penting? Sebab podcast ni, bukankah podcast ni sesuatu yang membosankan? Bukankah podcast ini tidak menghiburkan? Sebab bila orang nak dengar the spoken word ataupun audio, sudah pasti mereka nak dengar the top 10 songs ataupun lawak jenaka, contoh di Hot FM. Kenapa ada pasaran untuk podcast yang serius di Malaysia agaknya? Mungkin ada kelompongan di situ. Ada kelompongan terutama dalam bahasa kebangsaan. Mungkin dalam bahasa Inggeris ada banyak dan ada yang dah banyak jenama dan juga banyak produk. So tapi, KS kita ni bahasa kebangsaan lah. InsyaAllah kita akan gunakan bahasa kebangsaan, tapi kalau sekali-sekala tu kita rojak sikit, saya ingat pendengar pun boleh faham. Ya. Harap Tan Sri Rais Yatim dia tak. Ya, jangan dikecil hati. Ya. So carry on podcast. Ya. Saya tak tahu, mungkin KJ pun nak share apa aspirasi KJ untuk podcast ni every week and macam mana kita nak format dia. Saya nampak kita memang ada gap dalam perbincangan ataupun wacana yang mendalam dalam isu-isu semasa. Dan tak terlalu skema. Ya, yang tak terlalu skema, yang accessible, yang menggunakan bahasa yang mudah difaham, yang tidak menggunakan jargon-jargon yang susah, yang menyulitkan pemikiran rakyat. Dan saya melihat ini adalah sebenarnya extension kepada penampilan saya di Hot FM. Hot FM saya dah setuju kita buat seminggu sekali. Dan saya kata selain daripada berlawak jenaka dengan kru Breakfast di Hot FM, saya nak bawa juga isu-isu semasa, tetapi cara yang bersahaja. Tetapi saya tahu di Hot FM kita tak boleh deep dive, kita tak boleh betul-betul go in detail. Ya. Orang tengah drive pergi kerja time tu. Ya, memang dia tak nak dengar lah detail dia mungkin nak dengar sikit, tapi dia mahu dihiburkan. Dan saya kata mungkin ini adalah komplement kepada penampilan saya di Hot FM, dan saya rasa saya pun dah kenal saudara Syahril bertahun-tahun dah. Kita ada same wavelength. Saya rasa kita boleh dapat kupas dan menggunakan istilah PMX kita, cerakinkan. Cerakinkan. Yes, Cerakinkan isu-isu. Okay. So that's why we're having the podcast. Mungkin Syahril nak bagi teaser sikit kepada pendengar-pendengar kita tentang isu-isu yang akan kita sentuh, akan kita cerakinkan demi Malaysia Madani untuk minggu-minggu yang seterusnya. Kita punya format seperti mana kita bincang tadi sebelum ke udara ataupun sebelum rekod. Kita akan buat setiap minggu, dan setiap minggu tu ada tema ataupun ada 2 atau 3 topik lah maksimum. Podcast ni kita tak nak terlalu panjang satu episod. So roughly 20-30 minutes is the aim. Itu max lah saya rasa. Itu max, half an hour. Kalau lebih daripada setengah jam saya rasa orang pun dah pause dah. Dia kena sama dengan waktu jogging saya rasa. Sebab saya dengar podcast waktu jogging. Saya rasa 20 hingga 30 setengah jam okey kot. Okey kot, setengah jam. Dan kita cover 2 atau 3 topik bergantung pada keadaan. Setiap mungkin setiap seminggu tu kita dah plan untuk minggu seterusnya. So first episode yang kita nak buat first week of March ni sempena dengan apa? Kalau kita buat first week of March, kita punya first episode, wajar kita antara topik utama adalah untuk semak ataupun komen tentang 100 hari pertama pentadbiran PMX. Oh ya, 100 hari. 100 hari, mungkin 1 hari tu lewat Februari tak silap saya. Tetapi kalau first week March tu masih lagi relevan untuk kita. Sama ada ini adalah kebetulan ataupun dirancang oleh KS. Itu semuanya perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Okay, so kita akan sentuh tentang 100 hari yang pertama pada episod yang pertama. Seterusnya ada isu-isu lain yang mungkin tak perlulah kita cakap sekarang, tapi what kind of discussion yang saudara Syahril imagine yang kita akan ada di sini? This thing akan evolve dengan pengalaman kita sendiri. Tapi kalau tanya saya sekarang, kita kena cari jalan untuk komen itu supaya tidak berbentuk partisan,
tidak berbentuk kita menyerang sesiapa secara individu. Adakah ini platform untuk vendetta peribadi? Tidak sama Vendetta sekali. pribadi Saudara Syahril terhadap orang yang menggantungkan Saudara Syahril, Tidak. saya terhadap orang yang telah memecatkan saya tanpa belas kasihan, tanpa due process. No, tak ada. Tak, mungkin ni episod intro kita luahkan sikit-sikit, Gurau saja. Tetapi Jangan risau. saya ingat kita bincang dah pun, saudara. Ya. Kita bukan gunakan platform apa-apa Okay. untuk lepas geram, untuk vengeance. Itu Ya. bukan style kita. Yes. That's not us. Okay. That's not us. And then mungkin pendengar nak tahu apakah kaedah penglibatan mereka dalam podcast ini. Sebab podcast ni kalau dia one way street, jalan sehala saja, dia boring lah. Ya. Kita je yang cakap, ambil komen daripada pendengar. Saya fikir mungkin dalam slot-slot selepas episod pertama, kalau ada apa-apa komen yang datang daripada kita punya first episode dan seterusnya, kita boleh ada satu slot 2-3 minit ke untuk Kita respon boleh menjawab. menjawab Kita boleh menjawab komen-komen daripada selection of pendengar comments. kita. Ya? Selection of comment. Jadi kita boleh baca daripada WhatsApp. Mungkin kita ada nombor WhatsApp yang khusus dan anda boleh hantar message dan kita akan baca dan cerakinkan. Betul, kita cerakinkan elok-elok. Cerakin. Okey, saya rasa itu sajalah. Mungkin je nak ada lagi? kalau ada yang tanya adakah nama podcast ni keluar sekejap membawa apa-apa erti. Oh ya, nama keluar sekejap. So saya rasa adil untuk kita bagi kredit kepada individu yang telah mengilhamkan Betul. Bukan kita. dan menciptakan nama keluar sekejap ini. Sebenarnya saudara Syahril dan saya, kita nak nama yang mengadunkan K dengan S. Betul. Sebab K KJ, S Syahril. Jadi adalah banyak idea. Banyak versi. Kaki sembang lah. Apa lagi? Sembang kencang. Sembang kencang lah. Sembang kencang tu dah ada dah. Ya. Apa Zaidil punya. Oh ya, betul. Zaidil. Kawan kita juga. Kawan kita, Muda sedang kawan, muda. kawan. Ya, so tiba-tiba ada orang yang kata, keluar sekejap. Ya. Siapa dia tu? Bobby. King. Saya rasa wartawan yang mendengar sudah pun pasti tahu siapakah itu Bobby. Betul. Raja Syahril yang ada nilai tambah lah. Ya, Bobby ada ni nilai masih tambah. bekerja dengan KJ, memang nilai tambah. Setia. Dulu kini selamanya bersama dengan KJ. Ya. Dan dia kata why not keluar sekejap. Apa meaning keluar sekejap ni, Syahril? Dia memberi isyarat. Isyarat apa tu? Isyarat bahawasanya walaupun sekarang kita jadi podcast punya ni, KJ jadi Podcast Outcast. Mula-mula saya punya idea awal yang tak apa bijak tu nak panggil Andre 3000. Okay. Outcast. Kok ada yang faham kan. Siapa yang minat Outcast dia akan faham. Okay. But seriously keluar sekejap ni mengisyaratkan lah bahawa mungkin now we are out for a while dari segi politik arus perdana. Tapi jiwa kita masih dalam perjuangan politik. Dan dalam kita merencana next step ini, kita nak bagi isyarat keluar sekejap, insyaAllah kalau ada rezeki, we will be back. Keluar sekejap ni maknanya never say never lah. Never say never. Tapi kalau lama sangat, boleh tukar podcast ni jadi keluar selama-lamanya. KS juga. Kita tengok nanti. Okay, so itulah teaser kita daripada saya KJ Khairi Jamaluddin dan Syahril Hamdan bersama dengan anda dalam podcast Keluar Sekejap, dan kita akan ke udara pada awal bulan Mac, bulan 3 nanti dengan episod pertama mengenai 100 hari yang pertama perpaduan Kerajaan PMX dan Sri Anwar Ibrahim Madani. Here we go.